بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, qadima Musailamah al-Kazzab ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت bin Qais bin Syammas, wa fi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qit'atu jaridah, hatta waqafa ala Musailamah fi ashabih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: law sa'altani hadhihi al-qit'ah ما أعطيتكها، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت لينقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد. وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. فقال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريد فيك ما أريد. فأخبرني أبو هريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari satu orang yang bernama Musailamah al-Kazzab telah datang ke Madinah untuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia sampai sahaja di Madinah, kata Musailamah al-Kazzab: In ja'ala li Muhammad al-amra min ba'di tabi'tuh.
Musailamah Al-Kazzab bila dia sampai di Madinah, dia kata, kalaulah sekiranya Muhammad sanggup bagi tugas sebagai Nabi kepada aku, apabila Muhammad mati nanti, aku ikut dia. Tuan-tuan, sebelum tu kita kena tahu siapa dia Musailamah Al-Kazzab ni. Satu nama besar yang tercatat di dalam sejarah sebagai satu orang jahat. Nama betul dia Musailamah bin Habib. Dipanggil dia ni Musailamah Al-Kazzab, Musailamah pembohong ataupun penipu besar, kerana dia klaim, dia dakwa dia Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni daripada suku kaum Bani Hanifah. Bani Hanifah pada zaman tu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa ni terkenal sebagai satu kaum yang berjaya dalam industri buat senjata. Ni Musailamah Al-Kazzab, dia daripada Bani Hanifah. Bani Hanifah depa ni well known, orang kenal depa dari segi kepandaian buat pedang. Bahkan dicatatkan bahawa Nabi SAW ada sebilah pedang yang dibuat oleh Bani Hanifah. Musailamah Al-Kazzab orang besar dalam kalangan Bani Hanifah. Dia orang besar, orang yang ada pengaruh, orang yang dihormati dan orang yang mendapat respect daripada masyarakat dia. Dia satu orang pengamal sihir dan seorang bomoh. Bila dia mai jumpa Nabi, hadis yang kita baca tadi, bila dia sampai di Madinah, sebelum jumpa Nabi, dia kata dah, aku hanya akan masuk Islam kalau sekiranya Muhammad setuju untuk bagi dekat aku tugas Nabi ni selepas dia mati. Sebelum kita baca hadis tu, saya langkah cerita ni, dia masuk Islam lepas daripada tu. Walaupun Nabi tidak bersedia untuk menerima dia sepenuhnya, tapi dia masuk Islam, dan untuk menunjukkan kata dia terima Islam, apabila dia balik ke tempat dia, bila dia sampai di kampung halaman dia yang dipanggil Yamamah, dia buat masjid besar sebagai satu syiar, kata Musailamah bin Habib sudah masuk Islam. Dia buat satu masjid. Kemudiannya dia menikah dengan satu perempuan nama Sajah. Perempuan ni pun mengaku jadi Nabi juga. Dua-dua laki bini sesat. Apabila wafat Nabi, naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terang-terang Musailamah Al-Kazzab declare, isytihar, kata dia Nabi. Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas berjanji untuk memerangi kelompok ini. Musailamah Al-Kazzab berjaya mempengaruhi suku kaum dia sehinggakan majoriti mereka ni murtad daripada Islam. Abu Bakar As-Siddiq hantar pasukan tentera yang diketuai oleh Khalid Al-Walid dan beberapa sahabat besar untuk perang dengan dia. Akhirnya Musailamah Al-Kazzab mati dalam perang Yamamah itu. Siapa bunuh dia menjadi pertikaian di kalangan ulama-ulama hadis dan ulama sejarah. Ada kata dia dibunuh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada kata dia dibunuh oleh Wahsy. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah di dalam perang Uhud dulu. Tapi sejarah lebih cenderung mengatakan yang membunuh Musailamah Al-Kazzab ini ialah Wahsy. Bila dia berjaya sahaja bunuh Musailamah Al-Kazzab, Wahsy kata,
Aku pernah membunuh satu orang penting di dalam Islam, penting di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hamzah. Dan pada hari ini aku berjaya membunuh seorang yang cukup jahat yang mengaku Islam, iaitu Musailamah Al-Kazzab. Dan aku bunuh dia ni, dia kata Musailamah Al-Kazzab ini sebagai tebus kepada kesalahan aku membunuh ponakan yang menjadi kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Musailamah Al-Kazzab. Kita tengok balik hadis ni. Dia mai ke Madinah nak jumpa Nabi. Kata dalam hadis tu, bila dia sampai, dia kata in ja'alali Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tu. Kalau Muhammad setuju untuk bagi aku jadi Nabi selepas dia, aku akan ikut dia. Aku akan ikut Muhammad. Faqadimaha fi basharin kathirin min qaumih. Dia pergi ke Madinah daripada Yamamah, dia mai ke Madinah ni dengan membawa geng yang cukup ramai daripada kampung dia. Fa aqbala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi sambut dia. Tu yang kata Nabi, tuan-tuan. Bukan dia tak tahu Musailamah Al-Kazzab ni, tapi tang hormat Nabi bagi hormat. Bukan dia tak tahu jahatnya Musailamah Al-Kazzab ni, tapi tang tunjuk respect Nabi tunjuk. Maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi sambut Musailamah Al-Kazzab ni, wa ma'ahu Sabit bin Qais bin Syammas. Kata dalam hadis ni, Nabi pi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah satu sahabat yang bernama Sabit bin Qais bin Syammas. Nabi bawa dia ni pi. Siapa dia Sabit bin Qais ni? Siapa dia ni? Dia satu sahabat yang tak berapa terkenal, tetapi dikenali Allah dan Rasul. Sabit bin Qais adalah spokesman, adalah juru cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang yang bila bercakap suara dia lantang dan jelas. Sabit bin Qais bin Syammas adalah satu orang manusia yang apabila dia bercakap, cakap dia tu tegas dan padat. Sabit bin Qais bin Syammas adalah satu orang manusia yang apabila dia bercakap, orang nak dengar. Dia ni satu orang yang ada karisma. Dia satu orang yang seorang yang charismatic leader. Bukan senang tuan-tuan nak jadi satu pemimpin yang apabila dia bercakap orang boleh dengar. Tak lena. Bukan senang nak jadi satu orang pemimpin yang apabila dia bercakap orang tak genjak daripada tempat dia. Bukan senang nak jadi satu pemimpin yang apabila dia bercakap orang yang pada mulanya marah dia boleh suka ke dia. Orang yang mempunyai ciri-ciri ini adalah orang yang mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka Zaid bin Sabit bin Qais bin Syammas, dia mempunyai kriteria ini. Sesuai dengan kebolehan yang ada pada dia, Nabi SAW lantik dia menjadi juru cakap Nabi. Apabila ada orang main nak masuk Islam, bawa bersama dengan mereka penyair yang pandai bercakap, Nabi akan tunjuk Sabit bin Qais yang jawab bagi pihak Islam. Satu orang yang dalam hal jihad, dia ada di saf depan. Dalam beberapa siri peperangan, Sabit bin Qais duduk di saf pertama, termasuk di dalam perang Uhud. Dia akhirnya syahid di medan Yamamah ketika lawan Musailamah Al-Kazzab dan kumpulan murtad. Yang kata Sabit bin Qais bin Syammas adalah satu orang yang takwa dia ni cukup tinggi. Dalam hadis menceritakan apabila Allah turunkan ayat 2 surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Turun ayat tu. Allah sebut dalam ayat tu, wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali hampa angkat suara hampa lebih daripada suara Nabi. Ayat ini ayat adab. Allah peringat kepada sahabat-sahabat Nabi sebagai tanda hormat, sebagai tanda respek hampa kepada Nabi, jangan sekali-kali bercakap derah daripada Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan hampa duk pederah suara macam mana hampa duk bercakap sama hampa bila bercakap dengan Nabi. Kita sama kita boleh sembang derah-derah, tapi bila nampak Nabi, jaga. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Takut kalau hampa kurang adab dengan Nabi, pidu bercakap derah daripada Nabi, duk angkat suara lebih daripada suara Nabi, takut terbatal pahala amalan yang hampa sudah buat sedangkan hampa tak sedang. Bila turun ayat ni, Sabit bin Qais bin Syammas, dia satu orang yang suara derah. Dia satu orang bila bercakap lantang. Dia satu orang bila bercakap, orang dengar kaya perkataan yang keluar daripada mulut dia. Bila turun ayat ni, dia rasa ayat ni Allah turunkan kerana nak tegur dia. Itu takwa. Itu takut kepada Allah. Bila turun ayat tegur pasal orang suara derah, dia kata ayat ni turun nak tegur aku. Dia duduk dalam rumah, dia kurung diri dia dalam rumah, dia tak keluar pergi ke mana-mana sehinggakan Nabi SAW sedang dia ni tak ada. Nabi tanya sahabat, Nabi kata, mana pi Sabit bin Qais? Mana dia? Tak nampak dia banyak hari. Ada sahabat bagi tahu. Dia kata, ya Rasulullah, bila turun ayat Allah Subhanahu wa taala peringat kepada orang Islam supaya jangan duk berdarah suara lebih daripada suara Tuhan, dia sudah takut. Dia rasa ayat itu teguran Allah pada dia. Dia menyendiri di rumah dia. Nabi pergi cari dia, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, Sabit, ayat ni turun bukan kerana nak tegur kamu. Baru dia lega. Turun pula ayat dalam Quran surah Luqman ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sebut dalam ayat tu, jangan sekali-kali hampa beralih muka bila jumpa sama-sama Islam. Jalan-jalan jumpa satu orang hak kita tak berkenan, beralih ke lain. Tuhan kata jangan buat lagu tu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan sekali-kali hampa berjalan atas muka bumi dalam keadaan hati berasa senang. Jalan berasa macam kita banyak ilmu, jalan berasa macam kita orang besar, jalan berasa macam kita orang kaya, berjalan berasa macam tak mau. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang sombong dan orang yang bangga diri. Dia turun ayat ni lagi sekali, dia kurung diri dia duduk dalam rumah pasal dia rasa ayat tu tegur dia. Lagi sekali Nabi sedang dia tak ada, Nabi cari dia, Nabi kata pasal apa Sabit? Dia kata turun ayat surah Luqman ini tak lain tak bukan Allah nak tegur aku pasal aku, kesukaan aku ialah pakai pakaian yang elok-elok. Tabiat dia. Dia kalau pakai pakaian dia elok, dia kalau pakai pakaian bersih, dia jenis orang kemas macam tu. Bila turun ayat Allah Subhanahu wa taala sebut wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ni dengan sombong, dia duk berasa macam kena kat dia. Nabi kata dah Sabit, ayat tu tidak turun kerana nak menegur engkau orang baik-baik. Cerita ni nak bagi tahu dekat kita, kata Sabit bin Qais bin Syammas, satu orang yang takwa dia cukup tinggi. Nabi pilih dia untuk pergi teman Nabi sambut kedatangan Musailamah Al-Kazzab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fa aqbala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi sambut dia, wa ma'ahu Thabit bin Qais bin Syammas. Wa fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam qit'atu jaridah. Nabi pi nak jumpa tu, Nabi pegang satu jaridah, satu pelepah tamar yang masih basah. Nabi bawa. Bukan Nabi nak pergi sedekah belakang dia. Nabi bawa satu jaridah pi masa nak jumpa Musailamah Al-Kazzab. Hatta waqafa ala Musailamah, sehinggalah apabila Nabi SAW sampai berdiri di depan Musailamah, fi ashabih, dengan kawan-kawan yang bawa ramai daripada Yamamah ni, Nabi sampai depan dia. Qala Nabi SAW, Nabi kata law sa'altani hazihi al-qit'ah ma a'taitukuma. Nabi SAW kata, kalau hang minta dekat aku ni pelepah yang aku bawa ni, Nabi kata dekat Musailamah ni, kalau hang minta daripada aku pelepah ni, ma a'taitu kah, aku tidak akan bagi dekat hang. Kalau hang minta pelepah ni pun aku tak bagi. Walan ata'adda amrallah fik, apatah lagi hang nak minta tugas Nabi nak bagi dekat hang. Dia belum kata lagi depan Nabi, Nabi sudah tahu. Dia kata tadi di depan orang lain, dia sampai di Madinah, dia dah kata dah, kalau sekiranya Muhammad sanggup bagi dekat aku kerja sebagai Nabi, apabila dia tak ada esok, baru aku nak masuk Islam, baru aku nak ikut dia. Tiba-tiba bila dia sampai di depan Nabi, Nabi kata kat dia hak tu dulu. Nabi kata, jangan kata hang nak minta jadi Nabi, kalau hang minta pelepah ni pun aku tak bagi. Nabi kata dekat dia macam tu. Wala in adbarta la yanqirannaka Allah, dan aku nak bagi amaran dekat hang. Nabi kata, kalaulah sekiranya hang tak mau terima Islam, Allah akan binasakan hang. Nabi kata kat dia macam tu. Tak ada masalah kalau hang tak mau masuk Islam kerana hang tak boleh jadi Nabi selepas aku, itu hang punya pasal. Tapi hang tak mau terima Islam, Tuhan akan binasakan hang. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah suruh aku beritahu dekat hang macam tu. Wa inni la uraka allazi uritu fika ma uritu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Musailamah, aku dah lihat dah kebinasaan hang telah diperlihatkan kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan hang. Nabi kata kat dia, wa hadza Thabit, Nabi kata ni yang teman aku ni satu sahabat nama dia Thabit bin Qais bin Syammas. Wa hadza Thabit yuhibbuka anni yujibuka anni. Ini Thabit, aku tak ada esok dia akan masuk dalam kumpulan bagi pihak aku, akan lawan dengan hang. Tuan-tuan, Nabi bercakap satu benda yang orang yang tak faham, tak faham. Nabi bercakap satu benda yang future tak jadi lagi. Musailamah baru mai di Madinah, baru nak masuk Islam dengan syarat. Syarat apa? Lepas Nabi mati, bagi dia jadi Nabi. Kalau Nabi boleh terima tu, dia akan masuk Islam. Dia main macam tu. Tiba-tiba awal-awal Nabi sudah kata dekat dia, hang jangan kata nak minta jadi Nabi, pelepah ni pun aku tak bagi dekat hang. Nabi kata. Dan Nabi kata lagi dekat dia, Allah dah tunjuk dah dekat aku yang hang akan dibinasakan oleh Allah. Ini satu benda yang Nabi bercakap yang orang tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi kata pula, ini Thabit yang aku bawa mai sama dengan aku, Thabit bin Qais bin Syammas, esok ni dia bagi pihak Islam akan lawan dengan hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summan sarafa anhu, lepas itu Nabi pun pusing, Nabi tinggalkan dia. Faqala Ibn Abbas, fasa'altu an qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ara allazi uritu fika ma uritu. Abdullah bin Abbas, dia tak faham maksud yang Nabi kata tadi ni. Nabi kata, wahai Musailamah, aku telah diperlihatkan oleh Allah kebinasaan hang. Abdullah bin Abbas tak faham benda ni. Maka Abdullah bin Abbas tanya kepada sahabat-sahabat ada, apa maksud Nabi kata macam tu?
Apa maksud Nabi apabila Nabi kata telah diperlihatkan kepada aku kebinasaan Musailamah ni? Apa maksud dia? Fa akhbarani Abu Hurairah. Abu Hurairah beritahu. Abu Hurairah kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal baina ana naim raaitu fi yadayya siwaraini min zahab. Nabi kata aku tidur. Dalam tidur aku diperlihatkan satu mimpi. Di tangan aku ada dua gelang yang dibuat daripada emas. Nabi pernah beritahu di depan sahabat. Semalam aku tidur, dalam tidur aku mimpi. Mimpi tangan aku ada gelang emas dua. Fa ahammani sya'nuhuma. Aku jadi rimah. Barang mai orang lelaki Nabi kata tak boleh pakai. Tiba-tiba Nabi tidur, Nabi mimpi di tangan Nabi ada dua gelang emas, maka Nabi rimai. Ni apa benda ni? Benda yang orang lelaki tak boleh pakai, yang orang lelaki haram pakai. Tiba-tiba dalam mimpi Nabi nampak Nabi pakai dua gelang emas. Nabi kata fa ahammani sya'nuhuma, maka gelang yang dua ni bagi aku jadi serabut. Fa uhiya ilayya fil manam an anfukhuma, dan diwahyukan kepada aku dalam aku tidur itu supaya aku buih gelang yang duk ada di tangan aku. Nabi duk tidur ni, mimpi kata duk pakai dua gelang emas. Nabi rimah, tiba-tiba diwahyukan kepada Nabi, Allah perintahkan Nabi suruh buih gelang emas yang duk pakai itu, suruh buih. Fanafakhtuhuma, Nabi kata maka aku pun buih. Fattara, tiba-tiba hilang gelang emas itu. Ini cerita berlaku dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita nak baca malam ni tajuk mimpi. Jadi saya bawa mai cerita hadis, cerita pasal mimpi Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa awwaltuhuma kazzabaini yakhrujani min ba'di. Nabi kata maka aku mentakwilkan mimpi aku itu. Mimpi Nabi pakai dua gelang emas, Nabi kata aku mentakwil mimpi itu. Maksud mimpi itu apa dia? Akan mai selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kazzabaini, dua penipu yang mengaku menjadi Nabi. Yakhrujani min ba'di, dua-dua ni keluar mai selepas aku. Fakana ahaduhuma al-Ansi sahib as-Sana'a. Hak seorang nama dia al-Ansi, ataupun nama dia yang sebenarnya ialah Ailah bin Ka'ab. Ailah bin Ka'ab, dia ni beranak-beranak mai kulit gelap, maka dipanggil dia Al-Aswad. Aswad ni maksud dia apa? Hajar Aswad. Maksud dia apa? Hitam. Batu hitam. Bila beranak keluar mai tengok-tengok kulit hitam, maka dipanggil dia ni Al-Aswad. Al-Aswad Al-Ansi. Dia ni lahir di Sana'a, di Yaman. Dia juga mengaku jadi Nabi. Ni seronok ni, pakat duk teringin tengok Nabi ni, teringin. Pasal apa? Pasal Nabi ni dihormati, pasal Nabi ni disanjung tinggi, pasal Nabi ni mempunyai pengaruh besar, maka ramai orang teringin nak jadi Nabi. Di zaman hari ni ramai orang teringin nak jadi ustaz. Dia syok tengok ustaz-ustaz apa. Dia syok, dia pun nak jadi ustaz, tapi dia tak mengaji agama, tapi dia nak jadi ustaz. Lepas itu dia pun berceramah sana sini macam ustaz. Lepas itu ada benda dia cakap betul, ada benda dia cakap tak betul. Pasal apa? Pasal dia bukan ustaz. Tapi pasal apa? Pasal teringin nak jadi ustaz. Zaman dulu teringin nak jadi Nabi. Bila tengok Nabi disanjung, bila tengok Nabi dihormati, bila tengok Nabi dikasihi, teringin. Maka timbul orang-orang ni semua, timbul Al-Aswad Al-Ansi, dia pun nak jadi Nabi.
Kalau kita sorot balik tengok siapa dia Al-Aswad Al-Ansi ni, dia satu orang yang timbul, dia asal orang Habsyah. Dia ni dipanggil Al-Aswad kerana kulit hitam. Dia pun macam mana Musailamah Al-Kadzab juga, peminat ilmu sihir dan seorang bomoh. Sama juga. Dan dia kemudiannya diberikan kepandaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pandai bercakap dan pandai patah hujah. Oh, tu kehebatan dia. Pandai bercakap dan pandai patah hujah. Siapa pun kalau mai berhujah dengan dia, dia menang. Dia pandai bercakap, dia pandai patah hujah orang, sehingga kan orang jadi confident dengan dia. Cakap dia ni very convincing, cukup meyakinkan orang yang dengar. Ini Al-Aswad Al-Ansi. Tapi akhirnya dia dibunuh sebelum Nabi wafat. Nabi jatuh sakit, dia pun mengaku dialah Nabi yang akan ganti Muhammad yang tengah sakit. Sebelum Nabi wafat, dia dibunuh. Dia ni Nabi SAW bila tidur mimpi kata gelang mai ada dua, diwahyukan kepada Nabi suruh mbuih, dan gelang tu pun hilang. Nabi mentakwil mimpi itu. Nabi kata akan mai dalam kalangan masyarakat ini, dalam kalangan umat ini, dua orang penipu besar. Satu Al-Aswad Al-Ansi, dia ni akan timbul di Sana'a di Yaman, dan seorang lagi Nabi kata wal akhar Musailamah sahib al-Yamamah. Satu lagi Musailamah Al-Kadzab yang kita cerita awal tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang berlaku ini akan terus berlaku sampai dah pun duk jadi. Itu apa gulam apakah mengaku jadi Nabi, lepas tu dia main ayah pin pun sopa juga dengan ceret besar, dengan apa besar. Yang peliknya apa tuan-tuan, hak nak percaya, nak ikut tu ada, jangan takut. Hak nak percaya, hak nak ikut tu ada, jangan takut. Seperti mana zaman Nabi, Nabi duk ada, Nabi duk hidup, ada yang pergi ikut Musailamah Al-Kadzab. Itu lagi dahsyat. Nabi duk ada, mereka boleh pergi ikut satu orang lain yang mengaku jadi Nabi. Kalau zaman Nabi ada, dengan kehebatan yang ada pada Nabi, orang boleh tergelincang pergi ikut orang tak betul, apatah lagi zaman lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang penting apa dia? Kita doa pada Allah supaya kita, anak cucu, keturunan kita, kawan rakan, jiran tetangga kita selamat daripada tergelincir akidah ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 2. Kita masuk satu bab besar baru. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, abwabur ruqyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab yang membicarakan hal berkaitan dengan mimpi, maka ini tempat dia. Dia kata semuanya ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kalau tuan-tuan tengok di bahagian atas muka surat 2 bahagian atas itu, Syekh Idris Al-Marbawi tiap-tiap kali nak start satu bab baru, dia buat masuk hadis tu. Nabi SAW bersabda, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ini Syekh Idris Al-Marbawi. Tonton buka Bahrul Mazi, tiap-tiap awal jilid dia buat masuk yang ni. Ini hadis yang menjadi ucapan Nabi SAW ketika Nabi berada di Masjid Khaif di Mina. Sampai hari ini ada lagi. Tuan-tuan pergi buat haji, tuan-tuan pergi umrah, kita akan pergi daripada Arafah, kita main Muzdalifah, Muzdalifah nak masuk main Mina, kita akan melalui satu masjid, dia panggil Masjid Khaif. Di masjid itulah terucapnya hadis ini. Nabi SAW kalau dalam teks penuhnya daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata anin Nabi SAW qal naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim
ikhlasul amal lillah wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi SAW bersabda ketika di Masjid Khaif di Mina. Nabi kata, naddarallahu mra'an sami'a maqalati. Nabi kata Allah akan bagi cahaya, Allah akan jadikan muka orang-orang yang dengar hadis Nabi dibacakan ini bercahaya, ceria. Itu maksud naddara. Kalau bahasa orang putih ni dia kata bright. Muka tu nampak bright, kan? Nampak cerdik, nampak bersih, nampak budak pandai. Nabi SAW kata, siapa yang sanggup korbankan masa duduk dengar orang baca hadis Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala janji dekat dia, naddarallahu mra'an, Allah akan serikan muka orang-orang yang sami'a maqalati, yang dengar hadis-hadis aku, fawa'aha, dan orang-orang yang cuba faham hadis aku, wa hafizaha, dan hafal hadis aku, wa ballaghaha, dan dia sampaikan pula hadis tu kepada orang lain. Siapa yang buat 4 benda ni, Allah Subhanahu wa ta'ala janji Allah akan bagi dekat dia muka yang berseri-seri di hari akhirat nanti. Apa dia? Yang pertama, dengar hadis Nabi. Yang kedua, faham hadis itu. Yang ketiga, hafal kalau boleh. Tak boleh hafal matan dia, hafal maksud hadis tu. Dan yang keempat, sampaikan benda tu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ceriakan, akan brightkan muka orang-orang yang buat benda-benda ni. Nabi SAW kata, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Berapa ramai, Nabi kata, rubba ni maksud ramai. Kalau bahasa Tamil dia kata rumba. Tamil pun ambil bahasa Arab juga. Rubba maksudnya ramai. Orang India dia kata rumba banyak. Farubba hamili fiqhin, berapa ramai Nabi kata orang yang duk membawa ilmu fiqh, duk mengajar orang ni, ila man huwa afqahu minhu. Satu hari dia bercakap di depan orang yang lebih alim daripada dia. Saya duk main mengajar Masjid Sultanah ni 20 tahun lebih lah. Dalam kalangan ada ni tuan-tuan, tutu guru pun ada. Orang hak graduate daripada Al-Azhar University tahun 70 pun ada. Bila habis jumpa salam, saya malu. Bukan saya orang yang patut bercakap di depan guru-guru ni semua. Tapi orang-orang ni semua, mereka nak mengambil berkat majlis ilmu ni. Bukan dia main nak mengaji pun. Hak saya sebut ni, hak saya tak sebut lagi. Baru nak sebut, dia tahu dah saat lagi ustaz akan hurai benda ni. Pasal apa? Pasal dia lebih faqih daripada saya. Dan benda ni Nabi SAW kata memang jadi. Satu orang pergi bercakap di mana-mana, kadang-kadang dalam majlis yang dia duk bercakap tu ada orang yang lebih faqih daripada dia duk ada dalam tu. Dia mai pasal apa? Pasal dia tawaduk. Dia mai pasal apa? Pasal dia tidak sombong diri. Dia mai pasal apa? Pasal dia nak mengambil berkat majlis ilmu. Bukan dia mai kerana dia tak erti nak mengaji daripada kawan hak duk bercakap dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Nabi kata berapa ramai orang yang bercakap tu taklah sealim orang yang dengar. Orang yang ada dengar tu lebih alim lagi. Ramai orang yang macam ni dan berlaku keadaan yang macam ni. Lepas tu upload gambar-gambar dalam Facebook hari ni. Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din, dia attend kuliah subuh di surau dekat rumah dia. Hari dia bagi kuliah, dia bagi kuliah. Hari orang lain bagi kuliah, dia duduk dengar.
Dia attend, dia hadir, dia duduk, tidak mencederakan sikit pun kemuliaan dia, bahkan lebih tinggi derajat dia di sisi Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Nabi SAW kata ada 3 benda yang hati orang Islam tidak akan dengki. Kalau betul kita orang Islam, kita tidak dengki dengan 3 benda ni. Apa dia? Ikhlasul amal lillah. Satu, apabila satu orang buat amalan ikhlas kerana Allah, tak patut kita dengki. Bila ada satu orang dia buat kerja Islam ikhlas lillah, kita tak patut dengki kat dia. Kalau kita ni ada qalbul muslim, ada hati sebagai orang Islam, kita tidak patut dengki kepada orang yang ikhlas kerana Allah. Wa munasahatu a'immatil muslimin. Kalau kita ada hati orang Islam, kita akan hidup dalam kalangan orang-orang yang memberi nasihat kepada pemimpin orang Islam. Kalau kita ada hati ikhlas, dia tak boleh tengok orang yang menjadi pemimpin buat benda tak betul, dia tegur dengan cara yang terhormat. Dia tegur dengan saluran-saluran yang ada. Pasal apa? Hati dia bersih, dia nak semua orang jadi elok. Tuan-tuan, dalam khutbah jemaat bahagian yang kedua, kita mesti kena baca satu doa. Doa kepada orang Islam, termasuk pemimpin Islam. Apa kita doa? Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Kita minta, ya Allah ya Tuhanku, dalam khutbah kedua sembahyang jemaat, Allahumma aslih, ya Allah ya Tuhanku, perelokkanlah, perbaikilah, bagi jadi eloklah a'immatal muslimin, orang-orang yang menjadi ketua orang Islam ni, bagi mereka jadi elok. Kalau mereka minum arak, minta Allah ubah mereka, bagi stok arak ni. Kalau mereka menentang Islam, ya Allah tolong ubah mereka, bagi mereka sayang Islam. Kalau mereka ni satu orang yang buat zalim kepada orang Islam, ya Allah ubahlah mereka ni, bagi mereka ni kasih kepada sesama umat Islam. Minta doa kepada Allah supaya Allah tolong ubah hati orang-orang yang menjadi pemimpin yang tidak elok ini. Nabi SAW kata apa? Kalau kita betul orang Islam, kita tidak sepatutnya meninggalkan kerja menasihati pemimpin-pemimpin muslimin, waluzumu jama'atihim. Dan kalau betul kita ada hati orang Islam, kita akan bersama-sama bersatu pegang teguh dengan jemaah Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Idris Al-Marbawi dia start tiap-tiap bab dalam kitab dia dengan hadis itu. Baik, kemudian dia kata apa? Abwabur ru'ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bermula segala bab yang membicarakan tentang hal mimpi, maka inilah tempatnya. Semuanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah, dia kata mimpi itu apa dia? Nak kena faham yang tu dulu. Mimpi ni apa? Semalam saya tengok TV Al-Hijrah, rancangan bicara semalam ni. Ada seorang panel ni, dia cakap satu sudut yang kita tak pernah dengar. Dia nak cerita tentang keputusan. Dia kata, tuan-tuan, pasal apa kita sebut satu benda tu sebagai keputusan, sebagai decision? Pasal apa? Keputusan tu maksudnya sesuatu yang dah putus. Dia kata, maksudnya kita tidak akan revise, kita tidak akan ubah keputusan yang kita buat. Kita sudah putus tentang benda tu. Bila kita niat kata nak semayang, maknanya kita tak akan buat benda lain melainkan sembahyang. Itu keputusan. Selagi mana kita kata saya nak semayang, tapi kalau tak sibuk, itu bukan keputusan, dia kata. Kemudian dia hurai benda tu lebih panjang dan sangat menarik. Saya kata pandai dia ni. Satu angle yang tak pernah orang hurai. Bila dia hurai satu makanan kepada minda kita. Bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Idris Al-Marbawi ni sebelum nak cerita tentang bab mimpi ni, dia kata mimpi itu apa benda? Yang tu dulu. Sesungguhnya mimpi adalah satu alam yang sangat ajaib sekali. Dia kata mimpi ni satu benda yang nak abang tak erti. Ajaib.
ajaib macam mana kita ni satu orang yang susah duduk sebagai satu orang yang sederhana hidup tu, mimpi jadi raja. Ajaib. Sepatutnya orang macam kita ni janganlah mimpi sampai lagu tu. Tak boleh jadi pun. Tapi yang kata mimpi ni dia boleh jadi sampai macam tu. Dia boleh mimpi kata ni duduk berjalan nak pergi Kuala Lumpur tapi berjalan kaki. Dia tahu ada sayap terbang, tahu sampai di Kuala Lumpur. Mimpi dia boleh main macam tu. Bahkan lebih ajaib daripada tu boleh jadi yang kata mimpi ni. Maka Syekh Idris Al-Marbawi dia kata mimpi adalah satu alam yang sangat ajaib sekali, telah maklum pada kita semua. Maklum setiap orang nama kata manusia dia pernah mimpi. Siapa tak pernah mimpi angkat tangan? Tak ada. Semua orang pernah mimpi. Kalau malam ni kita start daripada ujung sana cerita hang pernah mimpi apa selalu, sampai bukan kata subuh esok, sampai bulan depan banyak kuliah duduk tak habis lagi. Satu orang tu saja pernah melalui dan mengalami tak tahu berapa banyak macam mimpi. Dia kata, Ustaz, saya kira lagu ni Ustaz, saya pernah mimpi saya jadi imam Masjidil Haram. Astaghfirullahalazim. Kita kata kalau hang jadi imam Alok Merah tak apa lagi. Imam Masjidil Haram. Itu yang kata mimpi, dia tak ada sempadan, dia tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh kata hang tak boleh mimpi macam ni. Tak boleh, dia nanti pi macam tu yang mimpi ni. Maka Syekh Idris Al-Marbawi kata satu benda yang sangat ajaib dan maklum pada semua orang, iaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan mimpi ini ketika tidur. Tuan-tuan jangan buat pasal ada orang duk celak mimpi pun ada. Punya makmurnya Malaysia ini, dia boleh mimpi sambil celak. Duk celak tu rupanya duk mimpi. Biasa orang dalam tidur baru mimpi. Baik, apabila Tuhan nak seseorang itu tidur, seseorang yang tidur itu masuk di dalam alam yang ajaib di dalam tidurnya, maka dengan seketika itu juga ia tidur dan melihatlah ia akan apa-apa yang belum pernah dilihat daripada segala perkara yang ajaib. Ini yang kata Tuhan Maha Kuasa. Tuhan boleh buat satu orang yang duk celak mata, duk bersembang elok-elok dia terlap, orang lain duk bersembang lagi, dia terlap tu mimpi duk ada di New York. Allahu Akbar. Tuan-tuan, siapa punya kuasa tu yang boleh bagi dia terlap dan boleh bawa dia pergi sampai New York tu? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Ni kuliah duk jalan ni, dia boleh pejam, lepas tu dia duk senyum. Waktu dia senyum tu, waktu kuliah tak bercakap tentang hal senyum, dia boleh senyum. Kawan sebelah ni heran, dia ni apa ni, orang duk cerita tajuk sedih, yang duk senyum pasal apa? Rupanya dia di New York. Kita yang duk ada di Al-Ustaz ni. Ini yang dikatakan mimpi. Seperti bermimpi satu orang naik ke langit dengan terbang. Dia main. Dia jadi Superman, tuan-tuan. Dia jadi Superman. Betul-betul baju kostum yang dia pakai tu Superman punya. Muka dia. Dia boleh jadi. Ataupun dia boleh mimpi naik kapal perang. Tak pasal-pasal. Duk ada dalam submarine, Scorpion. Dia duk ada dalam tu. Ya Allahu Akbar. Dan mimpi dia masuk syurga. Dia sampai tahap tu dia boleh pergi. Sampai ke syurga dia masuk dah. Ataupun masuk neraka. Wal'iyazubillah. Yang ni karut punya mimpi. Mimpi tentu ulang duk ligan belakang, lari-lari, naga duk kangan nak telan dia, lalu nak pecah peluh. Jaga-jaga lak peluh. Bini kata, awak abang duk kelupong tadi ni. Mau tak kelupong, dia kata, naga nak faham aku. Dia mimpi macam tu. Manusia dengan macam-macam hal mimpi yang dia pernah lalu. Dan mimpi melihat padang mahsyar pun ada juga. Dia tengok ni padang apa ni, padang apa ni, mahsyar rupanya. Balik kiri, padang maksirat rupanya, bukan padang mahsyar. Dia yang silap. Dan melihat Nabi SAW. Ada yang orang mimpi tengok Nabi. Nabi sendiri kata apa? Nabi kata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqazah. Nabi kata, siapa yang mimpi tengok aku, tengok Nabi dalam tidur,
faqad ra'ani fil yaqazah. Dia sebenarnya macam tengok aku dalam jaga. Pasal apa? Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Baru ni Datuk yang berbahagia, Datuk Arundin cerita. Dia ustaz kot saya ingat, saya tengok dalam YouTube. Cerita dia mimpi jumpa Nabi, menangis-nangis dia. Tak mungkin dia berdusta dalam cerita dia. Itu anugerah Allah kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebagainya daripada macam-macam mimpi. Maka di sini tidaklah disebutkan semua mimpi manusia itu, tetapi yang nak disebutkan ialah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Idris Al-Marbawi kata kalau dia nak tulis cerita pasal mimpi orang, bukan dia 22 jilid, tak tahu 2222 jilid pun tak habis. Pasal apa? Seorang dia ada satu jilid punya mimpi. Jadi dia kata dia cuma nak bawa mai hadis cerita pasal mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada mimpi para sahabat Nabi dan juga ta'bir mimpi itu. Apa huraian di sebalik mimpi itu. Adapun mimpi kita semua, yakni manusia, tidak terkira banyaknya dan macam-macamnya, iaitu telah dikarang akan dia oleh beberapa ulama yang ditentukan oleh mereka itu dengan kitab ta'bir mimpi sahaja, seperti mana kitab yang bernama Ta'thirul Anam fi Tafsiril Ahlam. Itu dia antara nama kitab yang cerita tentang mimpi dan tafsiran mimpi. Ta'thirul Anam fi Tafsiril Ahlam. Ta'thir ni maksudnya wangi-wangian, minyak atar tu, wangi-wangian tidur, dia kata. So bila tidur mimpi syok-syok ni macam satu wangi-wangian. Dan juga tafsir al-ahlam, dan juga hal tafsiran mimpi. Ada kitab dia tulis di sana. Dan kitab tafsirul ahlam dan lainnya daripada kitab Arab yang memuaskan hati orang yang mau melihat di dalamnya akan ta'bir mimpi itu. Kalau siapa yang jenis rajin mimpi dan dia nak tahu apa ni mimpi yang sama berulang-ulang kali dok mai kat dia, dia nak tahu apa message yang ada di sebalik mimpi itu, kitab ni dia kena pergi baca. So saya kata kerajaan Malaysia kena buat dah satu unit menterjemah kitab Arab. Pihak berkuasa agama JAKIM ni kena ada ke satu unit di kementerian sana no. Kena ada ke satu unit kerja pegawai di unit ni ialah terjemah kitab Arab ke dalam bahasa Melayu. Pasal kita kekurangan sangat buku-buku yang berkualiti tinggi dalam bahasa Malaysia. Bagi ni anak-anak kita balik daripada Mesir, balik daripada Morocco, balik daripada Jordan, balik daripada Syria, balik daripada Yaman, yang mereka ni menguasai bahasa Arab, pandai dalam bahasa Arab, duduk dalam unit tu, bagi tugas ambil satu buku, contoh buku ni, buku Ta'bir Mimpi, ambil ni berapa muka surat, by end of this year kena siap terjemahan dia. Tak potong gaji, terjemah zakat lah. Saya sayang ramai ni duk balik tiap-tiap tahun ni, balik daripada universiti daripada Middle East ni, daripada Timur Tengah ni, bukan sikit balik mai duk kalut tak kerja, buat unit ni bagi mereka buat kerja ni. Pencegah maksiat ni tu ramai sangat, yang tu bagi orang lain ni hak hampa pandai bahasa Arab ni pergi buat kerja ni. Tuan-tuan, kalau tengok khazanah buku-buku Arab ni tuan-tuan, ya Allahu Akbar, baca 2-3 muka surat teringat dalam hati ni, kalaulah ada terjemahan kepada buku ni, betapa beruntungnya rakyat Malaysia yang tak faham Arab ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak ceramah ni bagi korang sikit tak apa, terjemah buku tu penting lagi. Ni semua balik main nak ceramah semua, buku ni yang sayang ni. Kalau dia pergi terjemah satu buku tu, berapa ramai orang boleh ambil manfaat daripada buku tu, dan buku ni dia sampai bila-bila boleh ambil manfaat daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni tanggungjawab ni mesti diambil, inisiatif ini mesti diambil oleh pihak berkuasa, pasal dia yang mampu bayar gaji dekat budak-budak yang disuruh buat kerja ni. Hari ni kalau tuan-tuan tengok dalam internet, saya dah sebut dah beberapa kali, lidwa.com. Balik sekali lagi, siapa yang tak tengok, balik tengok, LIDWA, lidwa.com.
Tuan-tuan tengok, Indonesia mendahului kita dalam hal ini. Dia ambil kitab hadis Sunan Tis'ah, 9 kitab hadis, terjemahkan daripada Arab ke dalam bahasa Melayu, serta ditambah dengan siapa rawi hadis ni, riwayat hidup rawi itu, cerita darjat hadis dan sebagainya. Tuan-tuan, dia buat dalam bentuk CD, dia jual rupa duit aja. Sayang Malaysia tak buat benda ni. Kalaulah kita gembelingkan tenaga orang-orang ustaz-ustaz yang pandai bahasa Arab ni dengan ni hak berminat dalam IT ni, gembelingkan tenaga, hasilkan DVD dalam bentuk macam lidwa.com buat tu. Oh tuan-tuan, duit pun dapat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan kitab tentang takbir mimpi. Sudah ada, cumanya dalam teks Arab yang belum dimelayukan. Maka mimpi mukmin adalah yang sebenar-benar mimpi dan yang bukannya mengigau dan sebagainya. Maka tiadalah boleh mempermudah-mudahkan dan menganggap bohong tiap-tiap apa yang ditakbirnya itu. Dia kata jangan anggap ringan tentang hal mimpi ini. Kadang-kadang mimpi ini satu petunjuk daripada Allah. Tuhan nak bagi tahu dekat kita satu benda. Dia buat main dalam bentuk mimpi. Tapi bila kita take for granted, kita buat mudah tentang signal daripada Tuhan ni, maka akhirnya signal tu tak memberi manfaat kepada kita. Begitu. Bahkan hendaklah seseorang yang mimpi itu, apabila mimpi, maulah ingat-ingat sebagaimana pesan Nabi SAW di dalam kitab ini. Boleh lihat pada masalah yang akan datang. Akan datang, dia akan main detail tentang contoh-contoh mimpi dan tafsiran dia. Contoh sikit kita bawa. Contoh mimpi kena ikat kaki. Dalam hadis nanti ada, kita nanti jumpa insya-Allah. Mimpi kena ikat kaki. Takbir mimpi itu ada dua. Melihat kepada keadaan orang tu pada masa itu. Kalau pada masa tu dia Perdana Menteri, dia mimpi kena ikat kaki, maksudnya dia akan kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi dengar kat Datuk Najib, dia ada minta mimpi ni ya. Kalau masa dia mimpi dia kena ikat kaki tu, dia duduk dalam jail, bermakna dia kekal dalam jail. Itu maksudnya. Jadi cerita mimpi ikat kaki ni ada tafsiran bagus, ada tak bagus, bergantung kepada condition orang tu pada masa itu. Hadis nanti mai cerita benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, bab anna ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Bab yang datang pada menyatakan bahawasanya mimpi satu orang mukmin itu satu juzuk daripada 6 dan 40 juzuk daripada keadaan jadi Nabi. Ini dia nak abang kata apa? Kalau orang tu betul-betul Islam dan beriman kepada Allah, mimpi dia tu mimpi benar dan dia menjadi satu potong ataupun satu juzuk daripada kenabian. Maksudnya mimpi Nabi itu mimpi benar. Kalau kita orang yang beriman, kita mimpi kita 1/46 daripada benarnya mimpi Nabi itu. Sekali lagi nanti terang detail dia. Ketahuilah saudaraku, bermula makna mimpi mukmin satu potong daripada 46 potong nubuwah itu boleh kita dapat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iqtaraba az-zaman lam takat ru'yal mu'min takzib. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dekat kiamat, bila kiamat sudah dekat, baru ni daripada kata 2012 nak kiamat, habislah hari ni 2013, okey lah, tak kiamat lagi daripada bakal takut. Hari tu dia bakal takut kan? Keluar pula dalam internet satu pegawai daripada NASA Amerika Syarikat, hidup cakap, keluarlah YouTube, dia bercakap, dia kata hati-hati dengan fenomena alam ni
melalui satu proses alignment, dia kata. Kemudian ada pihak siasat pula, betul ke Syekh ni kerja NASA ni? Dia keluar dengan muka dia negro, dengan baju, dengan macam pegawai NASA. Betul ke dia ni pegawai NASA? Siasat betul, memang pegawai NASA sungguh. Rupanya dia bercakap hal lain. Dia potong sekerat buat masuk, dia buh tajuk baru ni. Dunia teknologi hari ni tuan-tuan, hak kawan tu bercakap tu penuh maksud dia lain. Dia pergi potong ambil bawa keluar hak sikit tu, keliru habis semua orang. Jenuh miang badan kau tu duduk tepi. Saya bukan kata lagu tu, saya bukan kata tu. Siapa kata ni, siapa kata? Dia pasang bagi dia dengar balik. Dia dengar, betul lah yang ni saya kata. Ada tu yang kata, hang tak kata pasal apa. Dia kata dalam konteks yang luas. Kutu ni pergi potong sekerat bawa keluar mai, nak pelingkuk dia. Miang satu badan. Kan senang ni saya duduk bercakap ni pun, dia potong sekerat, dia bawa keluar. Adalah orang nak marah. Ustaz Samsuri ni dulu okey lah ni, karut nampak ni. Yang bercakap 1,5 jam tu mereka tak dengar, mereka pergi dengar hak 5 minit tu. 5 minit tu mereka pergi hukum, rejam dia ni dengan ketua batu, macam mana hukum kat atas penzina yang muhsan. Dengarlah yang 1,5 jam tu dia kata apa, dengar baru kita faham hak 5 minit kita dengar tu. Dah dengar 5 minit tu hukum dia. Dengan teknologi yang ada hari ni, pintu fitnah terbuka cukup luas. Maka orang ramai, termasuk saya sendiri, jangan gopoh dalam nak buat keputusan terhadap siapa-siapa pun. Dengan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mai satu orang fasik, mai bawa satu berita, cek dulu, sahihkan dulu apa yang dia bagi tahu dekat kita ni, supaya kita tidak tuduh dia dalam keadaan kita tak cukup maklumat tentang dia. Akhirnya kamu jadi orang yang menyesal. Menyesal pun kawan tu dah jadi bubuk lah. Baru kita menyesal, Allah saya silap, saya di antara orang yang menyambung lidah dusta ni dalam merosakkan dia. Dia dah rosak dah, baru kita menyesal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita kita nak kiamat 2012 ni, Allahu Akbar, riuh dah. Dalam pada tu Tuhan pun dia tunjuk satu-satu. Mereka kena malapetaka ni, lepas satu, lepas satu. Pergi kena pula bandar besar, New York. 2 malam lepas ke 3 malam lepas, tuan-tuan tengok satu channel Astro, channel History. Dia cerita balik tsunami yang jadi hari tu ni. Yang kata Jepun ni, dia kutip balik semua rakyat dia yang ada ambil gambar, walaupun dengan handphone aja. Dia kutip balik semua tu, dia dokumentarikan cerita tsunami ini. Sahabat saya SMS, teks saya, dia kata, Ustaz, buka channel History, tengok cerita tsunami Jepun. Saya baca-baca, salah faham pula, kata Jepun kena tsunami pula. La ilaha illallah, yang kata kita ni pun. Saya kata kena pula dah, kata. Kata kepada budak, buka no, Jepun kena dah tsunami. Mereka pun buka. Ini cerita lama ni, kata. Baca balik lagi sekali teks dia. Oh, okey, baru faham. Gopoh kita ni, gopoh. Tapi nak habaq kata Jepun ni, satu benda yang jadi tu, dia dokumentarikan benda tu, dia susun balik ikut sequence. Tuan-tuan mau tengok, dia ada lagi ulangan dalam 2-3 hari ni, ada lagi ulangan dia. Tengok balik filem tu. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia start daripada ayat laut, dia macam dia tarik nafas tu, dia nak hambung ayat naik atas darat ni, dia tarik nafas tu, Jepun ambil gambar, tarik ayat laut tu pergi sampai ke tengah laut tu. Sekali dia bernafas balik, dia main-main, Allahu Akbar, bangunan di bawah hanyut, bukan orang, bukan kereta, bukan pokok, bangunan batu di bawah hanyut. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk, kata apa? Ayam tentera aku, angin tentera aku, tanah tentera aku. Kalau aku nak musnahkan hampa-hampa semua yang duk derhaka kepada aku, yang duk bercakap sombong kepada aku ni, kalau aku nak musnahkan hampa, tak payah hantar Jibril pun. Padan dengan Tuhan perintahkan bumi suruh bergegang, mati jutaan orang. Padan dengan Allah suruh angin yang duk berhembus
sepui-sepui bahasa ni tiba-tiba jadi taufan, mati jutaan orang. Padan dengan air laut yang kita duk pergi pantai Cenang, duk mandi tenggelam timbul itu, tiba-tiba satu hari dia temuk keluar main air hitam, mati jutaan orang. Dia tunjuk macam mana Jepun, negara paling maju dari segi teknologi, akur kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi SAW kata apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, apabila hampir kiamat, nescaya tiada hampir mimpi orang mukmin itu bohong. Bila main dekat nak kiamat ni, kalau orang tu orang beriman, orang bagus, mimpi dia ni boleh kata betul semua, dengan syarat dia orang bagus. Kalau Allah bagi dia mimpi, mimpi tu betul semua. Maksudnya dia kata apa? Yakni apabila hampir kiamat, nescaya hampirlah tidak bohong dan tidak jadi karut akan mimpi orang-orang Islam yang bermimpi. Itu dia. Tuhan yang dia main betul. Mimpi jadi, mimpi jadi. Yang kita duk biasa dengar orang tua-tua dulu-dulu. Tutup guru kampung mengajar Quran kat budak-budak ya. Dia pun tak kenal ma'had tahfiz apa, dia pun bukan satu orang mengaji sampai ke peringkat tertinggi, sampai universiti Arab luar negeri apa, tak ada. Dia satu orang biasa, orang kampung, susah, miskin, cuma guru Quran. Hak mengaji Quran tangan dia hari ni dah jadi ulama terkenal pun ada, tapi zaman budak-budak lu mengaji Quran dekat dia. Allah bagi dekat dia satu dua macam mimpi. Duk elok-elok gigi patah sepuntung. Dia kata kat adik-beradik dia, dia kata perasan lagu ada keluarga terdekat nak meninggal sehari dua ni. Petang orang mai beritahu ada seorang mati. Sama ada orang nak kata benda tu koinsiden, kebetulan, ataupun itu signal daripada Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi benda tu jadi, cuma tidak diperhatikan secara serius, orang anggap benda tu tak ada apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tetapi menjelang kiamat, kalau dia orang baik, hampir setiap mimpi dia tidak karut, bahkan benar semuanya. Dan boleh jadi berlaku mimpi itu sebagaimana takbirnya. Kadang-kadang jadi itu sebiji macam yang dia mimpi berlaku depan mata. Sabda Nabi SAW, wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Dan bermula yang terlebih benar daripada orang yang mimpi pada mimpinya adalah orang yang benar dan lebih betul pada cakapnya. Lebih-lebih lagi kalau dia ni orang bagus. Bagus ni sampai tahap apa? Sampai dia ni mulut tak pernah cakap bohong. Dia ni satu orang manusia yang semua orang kenal, tak pernah bohong. Bercakap ni hanya perlu aja. Dan kalau yang dia bercakap tu semua betul. Kalau orang macam ni mimpi menjelang akhir zaman, 100% betul. Tuan, kita ada macam tu. Kita daripada celak mata pagi tadi dengan nak tidur malam ni, bohong berapa kali? Allahu Akbar. Pembohong berapa kali? Nabi kata apa? Cukup dia anggap bohong apabila satu orang tu bercakap benda dia dengar. Bohong. Dia pun tak tahu betul tak betul. Satu orang mai beritahu kat dia, dia dua habaq kat orang tak tahu apa ramai dua habaq, berdasarkan kepada satu hearsay. Satu cakap-cakap tepi jalan mai di telinga dia, dia sebarkan kepada ribuan orang lagi. Cukup dia dianggap pembohong. Walaupun dia kata kalau orang yang habaq kat saya bohong, bohonglah saya. Dia kata memang bohong. Nabi kata macam tu. Nabi kata cukup satu orang dianggap sebagai pembohong kalau sekiranya dia bercakap apa yang dia dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah mimpi yang lebih betul dan lebih benar, sesungguhnya dengan sepotong hadis Nabi SAW itu dapatlah kita tahu akan bahawasanya mimpi yang lebih benar dan betul dapat ditakbirkan dia. Mimpi kalau betul boleh ditakbir, dan takbir atau tafsirnya itu betul, iaitu mimpi satu orang yang bercakap benar misalnya, maka dengan kerana tidak dia pernah buat bohong pada cakapnya, baik pun dengan bergurau ataupun tidak bergurau, baik pun dengan kawan ataupun bukan kawan, semua cakapnya
tidak bohong. Ni orang macam ni. Melawak pun tak ada dia. Dia cakap ni hak betul ya. Orang lah kata keramai hidup. Oh, dia ni keramai hidup betul dah. Pasal apa? Cakap ni kira keluar mulut dia tu boleh percaya. Begitu. Maka apabila mimpi orang yang macam ni dapat ta'bir dengan betul. Kalau dia mimpi memang tepat. Maka menurut sebagaimana yang dicakapnya itu tepat berlakunya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ru'yal muslim juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan bermula mimpi satu orang Islam itu satu juzuk daripada 46 juzuk daripada nubuwah. Orang Islam bila dia mimpi dia tu macam mana mimpi Nabi. Maksudnya mimpi itu betul. Masalah mimpi orang Islam itu satu juzuk daripada 46 juzuk daripada nubuah tu apa maksud dia? Kata setengah ulama, makna satu juzuk daripada 46 juzuk daripada nubuah itu yakni mimpi mukmin itu satu juzuk daripada mimpi Nabi. Benarnya mimpi dia tu macam mimpi Nabi. Dalam masa 6 bulan ia sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi, pada awal-awal ia sebelum menjadi pesuruh Allah, kerana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu dengan mimpi di dalam 6 bulan pada mula daripada belum ia menjadi Nabi. Ayat ni nampak memeningkan. Tuan-tuan kena balik kepada hadis untuk faham benda ni. Dalam hadis Al-Bukhari ada disyarahkan hadis ini oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia ada buat syarah tentang hadis ni. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi dilantik jadi Nabi, Nabi mimpi. Dalam mimpi Nabi itu Nabi nampak ar-ru'ya salihah fi naum, nampak satu mimpi benar di dalam tidurnya. Nabi nampak satu cahaya terang benderang macam cahaya waktu subuh. Selepas Nabi mimpi benda tu, dalam hadis Bukhari dia kata wa hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari Hira wa yatahannus fihi. Lepas pada Nabi mimpi tu, Allah jadikan hati Nabi ini suka menyendiri. Maka Nabi bawa diri dia pergi duduk di Gua Hira. Duduk di sana bertafakur, fikir tentang kebesaran Allah. Disebut dalam bahasa hadis tu wa hubbiba ilaihil khala, dijadikan hati Nabi itu cinta kepada khalwah, kepada duduk seorang. Tuhan dan tuan, dia boleh buat benda ni. Dia boleh buat benda ni. Dan tengok hari ni berapa ramai artis tiba-tiba pergi jadi mau dengan agama. Oh tuan-tuan, siapa punya kerja ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi duduk marah mereka, satu buang masa, yang kedua kita berdosa. Sukakah kita mereka ni pergi duduk ke darah hara? Sukakah kita mereka ni pergi hidup bergelumang dengan dosa zina? Hari ni dia tak mau benda-benda tu semua. Hari ni dia mau kepada agama, yang kita pergi duduk sumpah seranah mereka ni pasal apa? Setidak-tidaknya dia berpindah daripada satu zon maksiat kepada satu zon takut kepada Allah. Saudara Aflin Syauqi, anda pernah dengar nama dia? Ikut satu grup rombongan pergi ke Gaza. Bila dia sampai di sana, mata dia witness, mata dia menyaksikan keadaan di Gaza ni. Tuan-tuan, kita dengar cerita orang dengan kita pergi tengok sini tak sama, tuan-tuan. Saudara Aflin Syauqi, saya baca dia punya kisah dia. Dia ikut satu kumpulan, satu grup nak pergi bagi bantuan kepada orang-orang Islam Palestin di Gaza. Bila sampai di sana, dia tengok keadaan orang Islam di Gaza, keadaan susah mereka, keadaan ketakutan yang menyelubungi mereka, keadaan helpless, tak ada orang boleh bantu, boleh tolong mereka. Bila dia tengok keadaan tu, tanpa perlu siapa pergi cakap apa dekat dia, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah masuk doktrin ini dalam hati dia. Dia bercakap apa?
Dia kata benda yang paling dia kagum dalam banyak-banyak benda yang dia tengok di Gaza ni ialah apabila orang-orang di sana yang mata kita tengok mereka susah, yang mata kita tengok mereka dalam ketakutan, mata kita tengok mereka dalam keadaan yang tidak tentu, tak tahu apa nak jadi, bom boleh jatuh sebelah bila-bila masa, bila sembang dengan mereka kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka kata cukup bagi kami Allah. Bila mereka kata macam tu, Afli Syauqi sudah tak boleh tahan. Bila dia tengok keadaan tu, dia tak boleh tahan. Orang yang duduk dalam keadaan macam tu boleh bergantung pada Allah. Dia kata, apa ni? Kita yang duduk dalam keadaan senang lenang, kita boleh lupa Allah. Bila dia cerita balik pengalaman dia teriak kan. Allahu bahagia. Siapa pun dalam dunia ni Allah boleh buat macam tu. Kita jangan pandang kata siapa pun tak berpeluang mendapat hidayah Allah. Jangan. Siapa pun dia berpeluang untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu kita buat bila tengok keadaan macam ni? Apa dia? Minta ya Allah kekalkan dia di atas petunjuk-Mu. Minta yang tu. Ni tak tengok-tengok Allah puak-puak ni apa hari ni. Busuknya hati kita ni. Bukan nak membantu orang jadi elok dah, nak pelingkup orang. Allah, puak-puak ni aku tak percaya, aku mati hidup balik aku tak percaya puak-puak ni. Apa ni? Malik no daripada duk pakai spender kecil duk angkat berat. Duk penaik body. Malik no. Tuan-tuan, hari ni apa sudah jadi dekat dia? Semata-mata kerana satu hari duk di kondo dia sekitar kawasan Jalan Ampang, kondo mewah, jutaan ringgit harga. Jadi satu hari dengar azan masjid aja, tiba-tiba dia jadi. Siapa punya kehendak? Allah Subhanahu wa ta'ala punya kehendak. Awak azan ni dia tak pernah dengar kah? Dia dengar hari-hari. Tapi bila mai hari, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Azan hak dia dengar hari itu tu kacau jiwa dia. Masuk pancung ambil ayat semayang. Dia main satu perasaan yang dia tak pernah rasa. Turun daripada kondo mewah dia ni, pergi berjalan ke Masjid India. Tengok orang duk jual buku agama, CD-CD ceramah apa semua, pergi beli. Balik main pasang dengar, buka buku baca. Malam tak boleh tidur, dia main. Siapa punya kerja tuan-tuan? Orang-orang ni pergi jadi macam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala punya kerja. Allah ni bila dia berkenan, bukan kata depa-depa ni yang kita sebut ni. Umar Al-Khattab yang cukup hebat menentang Nabi tu, Allah petik sekali aja. Jadi orang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dia menjelang umur 40 nak dilantik menjadi nabi. Tiba-tiba hubbiba ilaihil khala. Allah sukakan kepada hati dia ni rasa nak menyendiri. Pergi duduk di Gua Hira. Khadijah siap-siap bekal, dia bawa pergi duduk dalam Gua Hira mencari ketenangan. Duduk ada sehari, ada duduk seminggu, ada duduk sampai sebulan, balik Khadijah bagi bekal lain, pergi lagi macam tu. Sehinggalah dia didatangi oleh Jibril alaihi salam atas rupa seorang laki-laki. Aisyah kata apa? Kana ya'tihi fi surati rajul. Jibril mai untuk first time rupa laki-laki. Mai jumpa Nabi, Nabi pun tengok ni siapa, aku tak kenal dia ni. Dia peluk Nabi, dia kata iqra. Nabi kata ma ana biqari. Jibril kata baca, Nabi kata aku tak tahu baca. Jibril peluk lagi, iqra, baca. Dia kata ma ana biqari, aku tak tahu baca. Jibril peluk lagi, Nabi kata sampai aku sesak nafas, tak boleh nak menyawa. Jibril kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Masuk dalam hati, cuk. Lari balik rumah. Sampai di rumah, zammiluni, selimut aku. Khadijah selimut apa? Baru Khadijah kata pasal apa? Dia kata tak tahu tadi duduk ada mai satu orang aku tak kenal dia buat aku. Khadijah kata tak apa, jom pergi jumpa Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Bila pi Waraqah bin Naufal sudah tua pada masa tu, mata sudah buta. Bila mai dia kata cerita Muhammad apa yang hang lalui. Muhammad cerita, aku duduk dalam Gua Hira ni, mai macam ni. Waraqah dengar. Dia kata yang mai dekat hang itu namus. Dia kata namus maksud Jibril.
Muhammad, dia kata hang akan jadi Nabi. Dia kata lah, hang akan jadi Nabi. Ni hak duk cerita dalam Taurat, dalam apa ni semua, hang lah orangnya. Hang lah Muhammad, Nabi akhir zaman. Kalau Allah panjang umur aku pertahankan hang. Pada hari hang dihalau keluar daripada Makkah ini. Nabi tanya dekat Waraqah, orang nak halau aku keluar daripada Makkah, pasal apa? Pasal apa nak halau aku? Apa salah aku? Apa aku buat kat mereka? Siapa pun, Waraqah bin Naufal kata, kalau buat kerja macam hang buat ni, orang akan lawan, orang akan halau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada jumpa Jibril first time tu, nak jumpa pula Jibril kali kedua tu, senggang masa tu, berbagai pendapat ulama. Yang kuatnya kata apa? 6 bulan. 6 bulan masa. Kali kedua Nabi tengah duk berjalan. Dalam hadis Nabi SAW, dia kata baina ana amshi, aku tengah duk berjalan, iz sami'tu sautan minas sama. Nabi kata aku tengah-tengah duk berjalan, dengar suara berai mai daripada langit. Farafa'tu basari, mata aku langit tengok bunyi daripada mana, siapa? Fa idza malak, dia kata rupa-rupanya itu suara satu malaikat. Allazi ja'ani bi Hira, dia ni yang mai jumpa aku masa aku di Hira 6 bulan hari itu. Dia mai pula jalisun ala kursi baina samai wal ardi. Jibril mai kali kedua dalam rupa dia yang asal, duduk di atas kursi memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Wallahu alam. Tak tahu nak abang, hadis abang macam tu. Terkejut dia ni, pasal hari tu jumpa rupa manusia, kali ni jumpa rupa Jibril betul punya. Lari balik sampai di rumah lagi sekali, zammiluni selimun aku, takut. Khadijah selimut semua. Mai wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai syekh yang duk selimut, bangkit, pi buat kerja, pi bagi peringatan kepada umat yang duk ada. Cerita tu 6 bulan senggang masa tu, dia nak main cerita yang kata 1 juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Dia nak abang yang tu. Dia kira main ikut mana? Nabi jadi Nabi berapa tahun ni? Dalam teks ni kalau tuan-tuan balik baca, Nabi jadi Nabi berapa tahun? 23 tahun. Setahun duk ada berapa kali 6 bulan? Setahun ada berapa kali 6 bulan? 2 kali lah. 6 bulan 12 bulan setahun. 23 tahun maksudnya berapa kali 6 bulan? Berapa kali? 46 kali 6 bulan. Maka tempoh masa 6 bulan senggang Nabi nak terima wahyu tu, dia kata tempoh masa 6 bulan itu bermula dengan mimpi Nabi tadi, dengan nak mai wahyu yang kedua ni 6 bulan itu. Siapa yang mimpi yang dipanggil ar-ru'ya salihah, mimpi yang betul di akhir zaman ini, dia menempati kedudukan 6 bulan, iaitu 6 bulan daripada 46 bulan. Maksudnya apa? 1/46 daripada nubuah, daripada kenabian. Itu hadiah nak abang di perenggan hak kita kalau baca pening tadi ni. Saya pun baca 3 kali. Ini abang apa ni? Tadi balik kepada hadis Bukhari, baca balik, baru dia boleh tally cerita ni. Itu yang dia nak bagi tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian sabda Nabi, wa ru'ya salasun, bulan depan insya-Allah. Saya duduk tengok jam. Saya tengok dia dan tengok jam. Abang kata ustaz 9 suku dah. Anak mai kata mimpi 3 macam ni, dia nak main macam ikan 3 rasa. Tak tahu bila nak habis pula. Jadi dia nak abang lepas ni apa dia? Mimpi ni ada 3 macam. Apa dia? 1, mimpi betul. Itu daripada Allah. Yang kedua, mimpi apa? Mimpi yang menakutkan. Itu daripada syaitan. Yang ketiga apa dia? Mimpi mainan tidur. Mimpi mainan tidur ni dia main apabila kita terlampau duk fikir benda tu. Dia main mimpi tu. Anak-anak kita duk belajar hafaz Quran ni, duduk sebelah ni, duk belajar hafaz Quran dekat Insaniah ni. Dia otak dia hari-hari tak ada lain, fikir apa? Nak hafaz Quran.
nak bagi ingat ni, hafazan dia ni nak bagi kuat, nak bagi ingat. Bila dia terlampau duk fikir ni nak jadi seorang yang hafaz Quran ni, malam tidur mimpi jadi hakim munabih, baru hafaz 1 juzuk, mimpi nak jadi hakim munabih, hakim fatih, hakim hafaz, hakim tarannum. Dia mimpi dia jadi hakim lah, jaga-jaga baru 1 juzuk ni hakim apa, habis lagi 29 lagi baru boleh pergi tengok bangku hakim tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapa duk fikir yang tu aja, dia akan mimpi benda tu. Ini mimpi yang ketiga, dia akan hurai dalam hadis secara detail insya-Allah. Wallahu alam. Lepas ini tuan-tuan, dia akan main lagi tajuk cerita tentang kalau kita mimpi tak elok, apa kita perlu buat. Mimpi tak elok, jaga peluh meleleh, apa patut kita buat. Bila kita tak baca, kita tak tahu, kita bangkit pergi pancong, kencing, mai tidur balik. Itu bukan yang Nabi suruh. Nabi suruh buat lebih lain, kan? Apa ramai mimpi untuk bangkit, astagfirullah, apa punya karun mimpi, bangkit pergi kencing-kencing, mai tidur balik. Nabi tak suruh lagu tu. Dia akan beritahu ke depan ni macam mana kita patut buat. Kemudian dia akan main bab zahabat an-nubuwah wa baqiyat al-mubashirah. Dia kata Nabi tak ada dah. Yang ada cuma al-mubashirah, berita-berita baik. Apa berita baik al-mubasyirat itu, dia akan cerita. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده